Jadi Ustaz, kita boleh start Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam Ihya Ramadan Talk Series yang bertajuk Tadabbur Siri 3 Bedah Surah. Jadi apa khabar semua? Terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Kepada anda yang belum mengikuti kami, jangan lupa ikuti kami di Facebook Ansara Cawangan Typing, Instagram dan Twitter Ansara Typing, serta channel YouTube Ansara Typing. Untuk info-info perkembangan terkini Ansara Typing, dan sekiranya anda belum daftar sebagai ahli Ansara Typing, anda bolehlah berbuat demikian di laman web www.myansara.org. Baiklah, tanpa membuang masa, kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Pertama kali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan strategi Ansara Typing, Unit Jannah Taqwa MRSM Typing, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Typing, Badan Dakwah dan Rohani, Pembimbing Rakan Sebaya, ALKA System, TNF Energy, Sestro Studio. Sebelum kita berkenalan dengan tetamu undangan kita, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Syarul, Batch SPM 2022 dari Badan Dakwah dan Rohani. Rakan-rakan penonton semua, pada hari ini kita sangat beruntung kerana bersama-sama kita adalah tetamu khas, iaitu Ustaz Muhammad Syukri bin Sulaiman, Guru Pendidikan Islam di MRSM Typing, Apple Distinguished Educator and Apple Professional Learning Specialist, MRSM Typing. Jadi apa khabar Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada petang ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Ustaz Muhammad Syukri bin Sulaiman untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Tadabbur Siri 3 Bedah Surah bersama Syukri Sulaiman. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara moderator, saudara Aiman daripada kelas 504. Dia lupa nak cakap tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar, khususnya pelajar Maktab Rendah Sains Semara Typing, sama ada yang berada di dalam Zoom bersama dengan kita ataupun yang berada di alam maya menerusi Facebook Ansara Typing ataupun YouTube Live Ansara Typing. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator, terima kasih saya ucapkan kepada Unit Jannah Taqwa, Amal Islami MRSM Typing, Unit Bimbingan dan Kaunseling Ansara Typing dan juga rakan-rakan kongsi yang lain dalam menganjurkan program sepanjang bulan Ramadan kita pada tahun ini. Dan hari ini insya-Allah sekali lagi, dan sepatutnya kalau ikutkan kita buat program Tadabbur Surah Bedah Surah ini sepatutnya semalam, tapi saya minta dengan pihak universiti untuk anjakkan pada hari ini atas beberapa sebab. Alhamdulillah hari ini kita dipanjangkan umur, berada di 10 terakhir Ramadan. Okey, kita masih lagi diberi oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan dan juga kesihatan tubuh badan yang baik, lapangan masa yang cukup untuk kita mencari mencari satu malam yang sangat bermakna dalam kehidupan seorang Muslim di bulan Ramadan, yang mana Allah telah menjanjikan lebih daripada 1000 kebaikan di malam tersebut, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan di penghujung Ramadan ini, inilah orang cakap fasa untuk kita meneruskan ibadah-ibadah yang telah kita mulakan di awal Ramadan, dan kita ingin kita pastikan di penghujung Ramadan kita juga ibadah kita terus dilaksanakan secara konsisten, terus istiqamah dalam melaksanakan ibadah. Dan mudah-mudahan dengan sifat istiqamah tersebut, dengan sifat konsisten tersebut, kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, yang mana kita tak tahu bila malam itu akan berlaku. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin di penghujung Ramadan, kita tak pasti.
Yang pastinya kita kena berusaha untuk mencari malam tersebut. Kita kena berusaha dan terus berusaha. Okey, supaya kita dipertemukan dengan malam tersebut. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Dan pada hari ini, siri terakhir kita pada minggu ini berkaitan dengan bedah surah, yang mana pada minggu pertama kita telah membincangkan surah Al-Fatihah. Kemudian pada minggu seterusnya kita telah bincangkan surah Al-Ikhlas. Okey, dan pada hari ini insya-Allah sama-sama kita akan membincangkan, mengupas sedikit berkaitan dengan satu surah yang pelajar terutamanya selalu baca surah ini selepas habis waktu kelas. Kan, selepas habis satu period ke satu period, satu subjek ke satu subjek, mereka akan baca. Dan mudah-mudahan bila kita buat perkongsian ini, selepas ini kita lebih faham apa yang kita baca. Kan, kenapa kita perlu baca surah tersebut, dan kita faham dan kita dapat amalkan, kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Itu yang lebih utamalah. Okey. Hari ini kita akan membincangkan satu surah yang dipanggil sebagai surah Al-Asr. Surah yang sangat pendek. Surah yang hanya ada 3 ayat sahaja. Okey, dan surah ini lebih kurang ada 63 huruf dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihat. Watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Okey, surah yang mempunyai 68 huruf, bukan 63, 68 huruf di dalamnya. Sangat pendek. Allah berceritakan tentang masa. Allah menceritakan tentang, Allah bersumpah berkaitan dengan masa. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Khusrin. Khusrin ini membawa maksud kerugian. Allah bagi tahu innal insana lafi khusr, sesungguhnya insan, manusia itu berada dalam kerugian. Starting tadi Allah cakap pasal masa maaf. Allah cakap pasal masa, kemudian Allah cakap pasal kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan beramal soleh. Okey. Jadi Allah cakap manusia ini dia berada dalam kerugian. Tapi Allah spesifikkan manusia yang terselamat daripada kerugian adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq. Mereka yang berpesan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr. Mereka yang berpesan dengan kesabaran. Tengok bagaimana Al-Quran itu, okey, dia mempunyai satu sifat. Ini yang kita panggil sebagai mukjizat dalam Al-Quran, iaitu ada ijaz wal i'jaz. Ayat yang sangat ringkas tapi cukup padat. Okey, kalau kita manusia, kita boleh buat ayat yang ringkas tapi ayat kita tak cukup untuk menunjukkan the whole thing, keseluruhan kehidupan. Tapi Al-Quran 3 ayat cukup untuk menunjukkan total tentang manusia yang berada dalam kerugian itu macam mana, manusia yang selamat, yang jauh daripada kerugian itu bagaimana. Bagaimana Allah menggunakan ayat insan, kemudian Allah menggunakan ayat iman, amanu. Bagaimana Allah menyusun. Ini antara bukti bahawasanya Al-Quran itu jelas daripada Allah, bukan daripada kalam Nabi SAW. Dan inilah mukjizat Al-Quran. Kalau kita lihat perkataan pertama, ayat pertama, wal asr, demi masa. Di sini ada beberapa definisi berkaitan dengan asr. Yang pertama, waktu asar, demi waktu asar. Waktu petang lah. Kan, waktu asar ni in between antara zuhur dan maghrib tu. Okey. Yang kedua adalah demi waktu solat asar. Dan yang ketiga adalah demi masa. Kalau kita lihat kebiasaannya, solat asar ini adalah antara solat yang kita paling selalu leka, selalu lalai. Sebab petang ni, contoh saya ambil kehidupan di asrama lah. 4.30 kita habis prep. Sekarang ni asar dah awal. Kan, asar lebih kurang dalam 4.28. Mungkin di tempat anda, di kawasan yang luar daripada Taiping, mungkin dalam 4.35 dan lebih kurang macam itulah duration masa ni. Tapi kita akan, waktu itu kita akan, kalau pelajar di asrama dia nak balik ke asrama lah.
setelah seharian berada di sekolah kan, setelah seharian berada di kelas dengan baju sekolah dan sebagainya. Kalau kami yang bekerja, pada waktu itulah kita nak balik. Kita nak balik ke rumah dan pada waktu itu waktu asar. Kita akan membiarkan solat itu terlebih dahulu. Kita selesaikan urusan dunia kita, baru kita selesaikan solat asar. Dan kita akan solat dalam keadaan yang lewat lah. Maksudnya masa solat asar kita bukanlah pada on time. Kita akan solat mungkin 5.30, mungkin 6 kerana kita nak selesaikan urusan-urusan kita terlebih dahulu. Okey. Sama juga pada waktu itu kita nak ambil anak, kalau contoh pada mereka yang dah berkeluarga, anak pulang sekolah pukul 5 petang misalnya, kita akan pergi ke selesaikan anak dulu, lepas tu pun barulah kita balik ke rumah, sampai rumah dalam pukul 6, mandi dan settlekan urusan sedikit, kemudian kita barulah solat asar, lebih kurang dalam pukul 6.30. Maknanya bagaimana sifat lalai dan leka kita dalam menunaikan solat asar. Sebab itu Allah bersumpah dengan demi waktu asar. Okay. Dan ataupun dalam satu definisi yang saya bagi tadi ada demi waktu petang lah, demi asar. Dan pada waktu petang ni kita akan, kalau contoh orang yang berniaga misalnya kan, kalau kita lihat orang yang berniaga di pasar-pasar malam misalnya, pukul 3.30, pukul 3 adalah waktu mereka set up. Di bazar Ramadan pada hari ini kalau kita lihat kan, pukul 3, 3.30 tu waktu mereka set up diorang punya perniagaan. Kan? Yang waktu waktu asar dah masuk 4.30, mereka masih lagi nak organize diorang punya kedai dan sebagainya. Dan jadi mereka akan solat asar lewat. Kalau konteks dalam pelajar kita tengok semula. Kita akan pulang ke asrama, mandi dan sebagainya. Kita pun akan solat asar lewat. Kita akan solat sebelum kita turun bermain di padang misalnya. So kita melengahkan waktu solat. Sebab itulah Allah sambung wal as innal insana lafi khusr. Mereka ini berada dalam kerugian. Okey, kerugian. Maksudnya mereka ini leka dengan urusan mereka sendiri. Sedangkan ada keutamaan yang mana keutamaan itu perlu diberi keutamaan, perlu didahulukan, iaitu waktu solat asar tadi. Okey. Sebab itulah kalau kita lihat waktu asar ini waktu yang berada di penghujung. Kalau dalam kehidupan kita orang cakap waktu-waktu yang dalam bahasa kasarnya waktu-waktu kita dah nak sampai penghujung, nak sampai kematian. Waktu asar, waktu petang ini, waktu-waktu kita dah nak sampai ke kematian. So apa bekalan yang kita akan bawa kepada kematian supaya kita tak masuk dalam golongan khusrin tadi. Supaya kita tak masuk dalam golongan orang yang rugi. Apa bekalan yang kita ada? Amal ibadah apa yang kita akan bawa? Yang kita hidup lebih kurang 60 ke 65 tahun lah. Okey. Kalau kita kira balik waktu solat kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, berapa jam kita peruntukkan untuk solat? Kalau kita hidup 60 tahun, mungkin kita hanya peruntukkan waktu solat kita lebih kurang dalam 1.5 tahun sahaja waktu solat. The whole 60 tahun, kita peruntukkan waktu solat 1.5 tahun sahaja. Berapa banyak kita peruntukkan waktu tidur kita? Kan? Ada orang yang tidur sampai 4, ada orang yang tidur 4 jam sehari, ada orang yang tidur sampai 8 jam sehari, ada orang yang tidur lebih 8 jam, 12 jam, 16 jam pun ada. Kan? Macam baby tidur lama lah, tu baby tak ada masalah lah. Ni kita yang individu yang belajar ni. Berapa jam kita peruntukkan masa untuk kita tidur? Berapa jam kita peruntukkan masa kita di dalam tandas? Kan? Kalau kita mandi satu hari 10 minit lah kita ambil. Sekali mandi lah, bukan satu hari. Sekali mandi kita ambil 10 ke 15 minit. 10 ke 15 minit. Kemudian kita total balik dalam kehidupan kita, berapa lama kita habiskan masa di dalam tandas. So sebab itulah, kalau kita lihat Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri dia pernah mengatakan, hidup kamu adalah hari-hari. Bila berlaku hari-hari tersebut, kamu akan ketinggalan. Sebab kita banyak menghabiskan masa kita kat benda-benda yang tidak memberi manfaat pada kita, pada kehidupan kita seterusnya. Kita banyak menghabiskan masa kita pada benda-benda yang tidak membawa ataupun tidak menjadikan bekalan untuk kita next kehidupan kita. Kehidupan yang satu lagi yang mana itu adalah penentu sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka. Masa lapang kita, apa yang kita guna? Untuk apa kita pada waktu lapang, apa yang kita gunakan? Apa yang kita manfaatkan? Ini bukan untuk pelajar sahaja, pada semua yang mendengar. Termasuklah diri saya sendiri. Adakah kita lebih suka tidur? Kan? Adakah kita lebih suka
tengok TV, tengok Astro, tengok Netflix dan sebagainya? Dan adakah kita lebih banyak bermain game? Sebab itu saya ingin kongsikan bagaimana imam kita, Imam Syafi'i rahimahumullah. Kan Imam Syafi'i ini antara imam muktabar, imam mazhab yang sangat hebat. Okey, Imam Syafi'i antara imam yang kurang kurang tidurnya. Imam Syafi'i ini dia kurang tidurnya. Sebab Imam Syafi'i banyak menghabiskan masanya dengan ilmu. Imam Syafi'i ini dia banyak menghabiskan masa dia dengan menulis ilmu. Sebab itu dia kata al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Apa sifat pedang? Dia tajam. Okey, dia boleh memotong, dia boleh memutuskan. Al-waqtu kas-saif. Alim taqtah. Maksudnya sekiranya kamu tak potong pedang, tak potong benda tersebut, dia akan memotong kamu. Imam Syafi'i bagi tahu pedang ni kalau kita dengan kita punya pihak lawan, kalau kita tak bunuh pihak lawan kita, dia akan bunuh kita dulu. So masa tu macam itulah. Kalau kita tak manfaatkan dia, dia yang akan merosakkan kita, merugikan kita. Sebab kita tak isi masa kita dengan benda-benda yang sepatutnya. Kemudian Imam Syafi'i bagi tahu satu lagi, an-nafsu al-imma tashyilha illa syadalatkah. Imam Syafi'i cakap, nafsu ni kalau kau tak sibukkan dia, dia yang akan sibukkan kau. Sebab apa nak cerita pasal masa ni? Bila kita tak sibukkan nafsu kita dengan benda-benda yang berfaedah, nafsu kita yang akan sibukkan kita dengan benda-benda yang tak berfaedah. Sebab itulah bila kita ada masa, kita jangan biarkan masa kita itu terbuang macam tu saja. Kadang-kadang kita selalu buat perkara-perkara yang tak bermanfaat, benda-benda yang lara. Kan? Kita selalu buat benda-benda yang tak memberi input, tak memberi kebaikan untuk diri kita. Dan saya nak bawakan juga kisah bagaimana Imam Nawawi rahimahumullah. Imam Nawawi ni dia antara imam yang berada dalam zaman Imam Syafi'i juga. Bagaimana Imam Nawawi ini merupakan seorang orang yang kuat berjaga malam. Dan Imam Nawawi ni orang yang kuat menulis ilmu. Okey, Imam Nawawi ni merupakan seorang tokoh ulama yang lahir di Syam. Okey, kemudian dia nama penuh Imam Nawawi ini adalah Abu Zakaria Yahya. Diambil Imam Nawawi itu sebab nama tempat dia Nawa, nama tempat dia disandarkan kepada nama tempat itu. Sebab itu namanya Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ini dikatakan dia tidak pernah tidur hampir 2 tahun. Dia tidur dia sangat sikit je. Sangat sikit tidur dia. Kerana Imam Nawawi sibuk dengan menulis ilmu. Kerana Imam Nawawi sibuk dengan menulis kitab lah, mengarang buku. Dan sampaikan anak murid Imam Nawawi sendiri pernah bagi tahu dengan Imam Nawawi, ya Syekh, berilah hak pada tubuh kau. Bila kita tak beri hak pada tubuh kita ni akan sakit lah. Sakit kan? Tapi Imam Nawawi cakap, di zaman dahulu ada orang yang belajar, ada orang yang menuntut ilmu, ada orang yang melakukan sesuatu sehingga kan kulit dan tulangnya bercantum. Maksudnya kulit dan tulang bercantum ni kurus lah. Dia kurus. Kerana menghabiskan masa dalam menuntut ilmu, menghabiskan masa dalam mencari ilmu. Dan dikatakan Imam Nawawi ni sepanjang hari dia berpuasa. Okay, kalau kita tengok dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Gundah, dikatakan Imam Nawawi ni bila dia berpuasa, dia punya waktu berbuka adalah waktu sahur. So dia combine sekali waktu sahur dan waktu berbuka tu, dia combine sekali. Waktu itulah dia makan, kemudian dia berpuasa balik. Tapi kita janganlah ikut. Bila pelajar-pelajar dengar pula, saya nak jadi macam Imam Nawawi lah, saya tak nak berbuka, saya nak buka pada waktu sahur. Jauhlah beza. Kan kita dengan ulama-ulama yang terdahulu ni sangat jauh perbezaannya. Akhlaknya jauh lebih mulia daripada kita. Jadi bila ditegur oleh anak murid Imam Nawawi cakap macam tu, so menunjukkan kesungguhan Imam Nawawi dalam menulis buku. Sebab dia tak nak masa dia dihabiskan, disia-siakan begitu saja. Kalau saya bawa dalam konteks sebagai seorang pelajar di MRSM Taiping, mungkin awak ada masa yang lapang untuk berehat
Tak ada masalah nak berehat, tapi pastikan awak manfaatkan masa itu dengan rehat yang sepatutnya. Contoh, kita light off pada pukul 11 malam. Kan, saya sangat yakin di rumah pun kita ada disiplin ni. Bila di rumah, ibu ayah kita akan bagi tahu, okey, pukul 11, 11.30 tidur. Itu adalah disiplin kita sama lebih kurang. Kan, mungkin kita akan bangun, ada yang bangun pukul 3, 3.30, mungkin ada yang bangun pukul 5. Okey, tapi yang pastinya waktu malam itu kita akan tidur. Kita kena manfaatkan masa itu untuk kita rehat bagi tubuh badan kita. Jangan pada waktu itu kita habiskan dengan benda-benda yang mendatangkan kerugian. Main game, rugilah. Sedangkan itu waktu rehat. Sedangkan waktu itu kita patut tidur. Kita bagi rehat pada akal kita, kita rehat pada fizikal kita, tapi kita main game sampai pukul 1 pagi, 2 pagi. 2 pagi kita tidur. Kemudian kita bangun pukul 6. Ada yang bangun lewat pun ada jugalah. Maksudnya kita tidak menyusun rutin harian kita dengan baik. So kita tak faham tentang apa yang kita baca setiap kali habis kelas. So kita berada dalam kerugian. Itu yang patut kita elakkan. Okey. Sama juga ibu bapa di rumah. Pendengar-pendengar yang bukan di kalangan pelajar lah kan. Di sepanjang bulan Ramadan ini, kita jangan habiskan masa kita dengan Netflix. Kita jangan habiskan masa kita dengan social media. Sangat merugikan lah. Sesekali kita nak scroll, tak ada masalah lah. Tapi jangan sampai sejam, 2 jam, 3 jam kita habiskan masa kat situ je. Tak buat apa pun, kita hanya tengok je sejam. Yang tak mendatangkan manfaat pada kita. Kalau datang pun mungkin sangatlah sedikit. Sangat-sangatlah sedikit. Okey? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali pada mereka yang beriman dan beramal soleh. Sebab itulah kehidupan kita kena banyak beramal soleh. Walaupun amalan kita itu tidak menentukan kita untuk ke syurga Allah, tetapi kita perlu beramal soleh untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau orang yang banyak beramal pun tak boleh, tak yakin nak dapat syurga Allah, apatah lagi orang yang kurang beramal. Oh tak apalah, saya boleh dapat rahmat Allah. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Kalau kita sendiri solat, kita tinggal, tak pernah dengar cakap ibu bapa. Ibu suruh buat A, ayah suruh buat A, kita buat F. Ayah kata datang MRSM typing, belajar sungguh-sungguh. Dengar, fokus dalam kelas. Kita dalam kelas main Telegram, sibuk tengok Instagram. Cikgu mengajar di hadapan, kita dekat iPad kat belakang, scroll benda yang tak sepatutnya. Bila cikgu tegur, kita melawan pula cikgu. Kita biadab dengan guru. Contoh, apa amal soleh yang kita ada? Kan? Apa amal soleh yang kita bawa? Waktu solat kita lewat-lewatkan, kita lengah-lengahkan. Okey, kita tak ikut peraturan yang telah ditetapkan. Di mana amal soleh kita? Sebulan Ramadan, kita lalui satu proses pentarbiahan yang sangat cantik, yang sangat indah. Tapi bila habis Ramadan, kita gagal. Kita gagal untuk bawa apa yang telah kita lalui di bulan Ramadan ke bulan-bulan yang lain. Itu yang jadi masalah. Maksudnya sepanjang Ramadan itu, kita hanya mendapat lapar dan dahaga semata-mata. Sebab itu kita kena cek balik. Muhasabah diri kita balik. Kita berbaki lebih kurang dalam 9-10 hari ini, kita tengok semula. Apa yang aku dah buat 3 minggu yang lepas di bulan Ramadan dan apa yang aku belum buat. Yang berbaki dengan Ramadan ini, apa yang perlu aku buat supaya aku kekal konsisten, istiqamah pada bulan-bulan yang seterusnya, dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang satu lagi. Okey? Sebab kita tak tahu. Masa Allah ini sangatlah rahsia. Sebab itu antara rahsia Allah adalah umur. Kan? Saya pernah beritahu dahulu dalam kelas saya. Antara rahsia Allah yang pertama adalah kubur. Di mana kubur kita? Allah merahsiakan benda ini. Sebab kita tak tahu kat mana kita mati. Mungkin kita belajar di Korea, kita mati di US. Sebab masa tu kita tengah travel. Kan? Mungkin kita kita duduk di Taiping. Kubur kita mungkin di Johor. Kenapa kubur kita di Johor? Sebab lepas tu kita berpindah ke Johor. Ataupun kita berkhidmat di Johor misalnya. Ataupun awak belajar di Johor misalnya, di universiti, dan awak meninggal di universiti dan akhirnya dikuburkan di situ. Ada kemungkinan. Yang kedua, rahsia Allah adalah umur. Biasanya orang Melayu akan ada satu stigma. Okey, muda lagi, umur 20 kan, awak umur 17, 18, muda lagi. Awal lagi. Kita tak tahu bila kita akan capai umur 60 tu. Adakah kita sempat umur 60 ataupun kita umur 17 kita dah jalan.
Adakah umur 40 kita dah selesai? Selesai tu maksudnya matilah. Dan kita tak tahu, itu antara rahsia yang Allah simpan supaya kita sentiasa melakukan amal soleh, supaya kita sentiasa mengingatkan diri kita, memperbanyakkan amalan-amalan yang boleh kita bawa untuk ke akhirat. Okey. Watawasau bil haqq, mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Kita kena ingat, bila kita membawa kebenaran, antara benda yang perlu kita tahu adalah orang tak selesa dan orang tak suka pada kebenaran. Kalau dalam contoh, dalam konteks pelajar hari ini, MRSM Taiping, kita ada SKP, Sekretariat Kepimpinan Pelajar. Bila kita tegur pelajar yang buat salah, kita bagi tahu tentang kebenaran. Awak tak boleh pakai stokin yang bawah buku lali. Kawan yang tegur tu adalah kawan baik kita sendiri, dah mulalah renggang. Kemudian dia sebarkan pula, oi, kita jangan kawan dengan dia. Sebab aku pakai stokin ni pun, dia nak tegur aku. Dan akhirnya kita berseorangan. Itulah hakikat dalam menyampaikan kebenaran. Bila kita ajak benda yang benar, kita bawa kepada benda yang betul, kita akan disisihkan, kita akan dipulaukan, kita akan diletak ke tepi oleh rakan-rakan. Pedulikan itu semua selagi mana kebenaran itu berada bersama kita. Dan bila kita menasihatkan tentang kebenaran, itu yang kita kena terima. Kita boleh tengok sirah Nabi SAW. Bila mana Nabi baginda membawa Islam, apa yang berlaku pada beliau? Kan bagaimana Nabi di pulau, bukan saja di pulau, malah Nabi diejek, dituduh, dan Nabi pernah dibaling dengan tahi, dengan najis. Macam mana Nabi punya sifat nak bawa kebenaran, dan akhirnya Allah cakap watawasau bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. So kebenaran ini mesti ada kesabaran. Nak ubah orang, nak transform orang daripada negatif ke positif, daripada jahat ke baik, kita perlukan kesabaran. Kan? Mendidik diri sendiri adalah satu proses yang memakan masa. Bukan kata hari ini kita kata, oh aku nak jadi baik, kejap lagi dah jadi baik dah. Tidak. Mungkin kejap lagi kita akan jadi baik untuk 1 jam pertama, 2 jam pertama. Lepas tu kita akan gelong sikit. So, apa yang perlu kita buat? Kena sabar. Okey, kena sabar. Kena sentiasa ingatkan diri kita bahawasanya kebenaran itu perlu ada dengan kesabaran. Okey, proses pendidikan itu perlu dengan kesabaran. Dan kita, bila orang menasihatkan kita, kita kena dengar dengan sabar. Walaupun kita berada di pihak yang benar, orang nasihatkan kita, kita dengar. Awak ni tak boleh lah macam ni. Saya tak berapa selesa dengan awak. Kita terima. Okey, sama juga kalau kita nak menasihatkan orang. Kita kena ada kesabaran itu. Sebab itulah ayat itu disusun dengan sebegitu cantik. So mudah-mudahan selepas ini bila kita baca surah Al-As, tak kisahlah selepas habis majlis apa-apa program, selepas habis kelas, kita tanamkan dalam kepala kita, masukkan dalam hati kita bahawasanya kita akan masuk dalam manusia yang rugi sekiranya kita tidak memanfaatkan masa yang sepatutnya. Saya suka ingatkan pelajar, khususnya diri saya sendiri. Bila ada masa senggang, baca. Carilah peluang untuk menimba ilmu. Tak kisahlah apa ilmu sekalipun. Janganlah kita leka dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Okay? Dalam konteks MRSM Taiping khususnya, game lah. Sebab awak pun sendiri tahu kenapa saya selalu tekankan pasal game. Jangan kita habiskan masa kita dengan benda-benda yang tidak bermanfaat. Kita kena ada quality time. Time management kita kena elok, kena betul. Okay? Jadi saya rasa itu sahaja serba sedikit perkongsian dari saya berkaitan dengan surah Al-As. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh semua pendengar sama ada berada di social media ataupun yang bersama dengan kita dalam Zoom, dan yang paling penting adalah untuk amalkan. Al-Quran ini perlu difahami dan perlu diamalkan. Bukan sahaja perlu dibaca. Okey, baca itu satu kelebihan, tapi yang paling penting macam mana kita nak praktikkan Al-Quran itu dalam kehidupan seharian kita. Supaya akhlak kita lebih terpelihara, akhlak kita lebih terjaga, dan kita ada sesuatu yang boleh diberikan kepada orang ramai sebelum kita menghembuskan nafas terakhir. Okey, itu sahaja dari saya, Aiman. Silakan. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat bermakna untuk pelajar-pelajar asrama di MRSM Taiping ini. Jadi saya akan teruskan dengan sesi Q&A. Jadi disebabkan kita kesuntukan masa, saya akan memilih satu soalan saja daripada beberapa soalan.
Okay, jadi soalannya adalah daripada Nurul Nabila 403. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana kita nak kuat atau rajin beribadah sebab kita kan selalu dipengaruhi dengan nafsu, bisikan syaitan, terutamanya malas. Jadi macam mana kita nak lawan perkara-perkara tersebut untuk jadi lebih rajin beribadah? Terima kasih pada saudari yang bertanya. Macam mana untuk kita rajin beribadah? Saya rasa benda ni saya pernah jawab pada episod yang sebelum ini. Dalam beribadah ni kita kena konsisten. Okay, kita kena istiqomah. Dan bila nak istiqomah, kita jangan buat banyak. Itu keyword dia. Istiqomah ni kita tak perlu banyak. Kita perlu sikit je. Sikit tetapi berkekalan. Contoh, kita ambil solat duha. Solat 2 rakaat yang very simple. Dan solat duha ni senang nak buat berbanding solat asar kan. Solat asar ni waktu petang, macam saya bagi tahu tadi lah, waktu petang orang tengah bekerja-kerja dan sebagainya. Solat duha ni kalau di ruang pelajar kita ada waktu rehat kan 9.30 sampai pukul 10, half an hour tu. So waktu itu waktu yang sangat sesuai untuk kita laksanakan solat duha. Okey. 2 rakaat cukup simple. Dan kita tak perlu lama dalam solat duha. Kan? Kita solat duha ni bukan ambil masa setengah jam. 2 rakaat punya solat mungkin dalam 2 minit, mungkin dalam 3 minit. Tapi kita buat secara konsisten. Kalau kita buat banyak, kalau contoh kita ambil baca Al-Quran pula, cukuplah sehari kita ambil selai. Kan hari ni pagi ni aku ambil selai cukuplah. Tapi kita buat secara konsisten. Pada waktu yang sama kita ambil selai. Selalunya kita akan baca, contoh awak akan baca 6.45 pagi misalnya kan. Sementara tunggu pep talk pep talk tu, morning talk kat kawasan pep talk tu, baca selai muka surat. Cukuplah setiap hari buat macam sama. Buat benda yang sama. Habis selai muka surat stop. Jangan sambung. Stop. Tapi berterusan. Berterusan. Itu yang kita nak. Okey. Sebab itu solat tarawih tu pun sama. Kalau kita perasan solat tarawih tu 8 rakaat tu bukan direct dia buat kan. Bayangkanlah solat tu 8 rakaat secara direct. Penat kita. Kalau awak yang buat 20 lagi dahsyat lah kan. Buat 20 rakaat satu salam. Pening. Tapi kita buat 2, 2, 2. Sikit, 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 sikit. Tapi konsisten. Itu yang paling penting. Okey. So yang kedua, macam mana yang diberitahu oleh Imam Syafi'i tadi, sibukkan nafsu kita dengan benda yang bermanfaat. Jangan biarkan nafsu itu yang kontrol akal kita. Kita yang kena kontrol dia. Ada masa, siapkan homework. Tak ada homework, buat nota. Jangan kita bersembang dengan kawan, jangan kita lepak dengan kawan buat benda yang tak sepatutnya, bincang, mengumpat, mengatur orang dan sebagainya. Ini benda-benda yang lara yang akhirnya mendatangkan kerugian. Okey, yang paling penting adalah sedikit tapi konsisten. Okey, Man? Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang sangat mendalam tentang soalan tadi. Okey, jadi terima kasih juga kepada Ustaz kerana sudi untuk memberi perkongsian yang bermanfaat serta meluangkan masa bersama-sama kami pada petang ini. Jadi tidak dilupakan juga sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan strategi Ansara Taiping iaitu Unit Jana Taqwa MRSIM Taiping, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Konseling MRSIM Taiping, Badan Dakwah dan Rohani, Pembimbing Rakan Sebaya, ALKA Sistem, TNF Energy, seterusnya. Baiklah para penonton, sekiranya anda ingin menonton kembali rakaman sesi ini, anda boleh membuat demikian di Facebook Ansara Taiping dan di YouTube Ansara Taiping. Baiklah, kita tutup majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Haiman.